Kami dah sampai di kedai yang tersebut tu lah. Dia orang Kelang Kabut. Kelang Kabut tutup kedai. Ini kedai yang PAJ ni. Kedai yang viral. Kita tengok skrin kat sana. Jangan lari. Duduk. Sini kak. 1, 2, 3, 4, 5, Nak balik lari dah. 6, 7, 8. Ini semua pekerja dia lah. Tu 2. Lari bang, lari. Ya lari dah Ustaz. Siapa yang lari? Dia dah ramai lari dah. Mana kita interview jauh. Okey. Mana pekerja tak ada. Kerja lari. Interview mana? Interview dulu. Jom. Bagi laluan. Kakak tu ke? Oh, mari dia ambil sini. Saya sekejap. Saya buat live dulu sebab dia jadi di sini dia. Okey, di sini. Tak apa. Sudah, dia ambil sekarang. Okey, sebab isu ni dah jadi viral dah. Apabila berlaku viral pada 15 Ogos 2024. Alhamdulillah atas dasar tanggungjawab kita yang saya lihat bahawa tak apa. Dia akan tutup terus ni. Sini. Yang saya lihat bahawa peniaga-peniaga rakyat tempatan ni, peniaga-peniaga rakyat tempatan bagaimana ditindas, diberi tekanan oleh pihak berkuasa tempatan, dan saya terpanggil berdasarkan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita terpanggil bagaimana warga asing boleh berniaga dengan mudah di sini, sedangkan peniaga-peniaga rakyat tempatan tak boleh berniaga. Ini yang saya panggil, dan saya nak bagi tahu kepada yang dipertua Majlis Perbandaran Ampang Jaya bahawa tengok kedai dah jadi sunyi. Kedai sunyi, sebab itu saya berkali-kali saya bagi tahu bahawa kepada pihak berkuasa, saya bawa suara, bukan suara ini hanya dilaungkan oleh rakyat biasa, sehingga kan Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang juga telah bersuara bahawa warga-warga asing yang sedang memonopoli perniagaan dalam negara kita ini perlu diambil tindakan. Dan sekarang ini kita ada di sini tuan-tuan, sekitar pukul 12.40. Kenapa kedai mereka tutup? Ini yang menjadi tanda tanya. Kalau ada permit, kalau ada lesen, jangan tutup. Kita nak interview saja. Mana pergi? Saya nak bagi tahu kepada MPAJ, saya nak bagi tahu kepada yang dipertua Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Jangan lari, jangan pergi ke mana. Ini sebenarnya kalau berlaku kesalahan, berlaku kesilapan, ambil tindakan. Pastikan kalau hari ini kita ada di sini, kedai ini tutup, pastikan besok dan selama-lamanya jangan berniaga. Jangan berniaga. Bukan rakyat Malaysia semua pergi balik, warga-warga asing untuk apa berniaga. Saya nak pergi interview kepada kakak ni. Kalau kakak nak bagi kerjasama, boleh saja. Kalau tak mau bagi, boleh saja. Dan saya rasa Majlis Perbandaran Ampang Jaya perlu ambil satu tanggungjawab di sini. Kita buat video, kita buat live di lapangan. Kita cuba nak interview sahaja. Tetapi kedai tutup, saya tak tahu pasal apa tutup. Ini yang menjadi persoalannya. Ini menjadi persoalannya di sini. Sebab apa mereka tinggalkan perniagaan? Ini kenapa tinggalkan perniagaan? Saya dah katakan berkali-kali bahawa perlu rakyat Malaysia sahaja berniaga. Ini kalau lesen di bawah MPAJ, kenapa warga-warga asing dibenarkan berniaga di sini? Kenapa? Ini kenapa? Ini yang kita nak tanya. Adakah kita tidak ada hak untuk bersuara? Dan perlu diingat, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, kalau perlu saya berjumpa yang dipertua Majlis Perbandaran Ampang Jaya, saya akan berjumpa. Oi, ramai. Assalamualaikum. Baik. Ramai.
Dia kena ambil macam ni, okey. Punya ramai, Allahu Akbar. Tapi ramai tak ada masalah ya. Ramai ni bukan masalah. Kalau dia orang ramai, dia orang berbelanja, beli kepada warga-warga tempatan, peniaga-peniaga tempatan, tak ada masalah. Sebab kita sekarang ni, kita hanya memantau melibatkan perniagaan yang kita mendapat respon dimonopoli oleh warga asing. Tapi setiap kali saya datang ke Kota Raya, dia akan merubah wajah. Jom. Oi, tak nak siapa? Dia jadi orang Malaysia. Saya tak minta. Hantar abang balik kampung dia orang abang. Masuk Palestin ni pula. Ni. Tak ada orang. Tak ada, pekerja lari. Okey, tak apa. Jom sikit. Saya cakap orang boleh dengar. Jalan. Tak apa. Jalan. Kita nak kadang-kadang kita nak berbelanja, mungkin nak beli barang ke, kita nak interview peniaga-peniaga. Saya tak tanggungjawab. Kedai ni kosong, saya tak bertanggungjawab. Kalau hilang barang dia, hilang duit dia, bukan masalah saya. Tapi saya nak bagi tahu, inilah keadaan. Saya turun sekali lagi selepas 8 bulan. Cuma sebab apa saya turun? Sebab Datuk Bandar yang baru. Sebab Datuk Bandar yang baru, Datuk Seri Wan Maimunah, sebab itu saya ada. Sebab saya yakin PMX, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin. Ni, kita nak cakap. Saya ambil dulu. Tunjuk orang ramai dulu. Okey, ni yang ramai ni. Yang ambil dulu. Jangan ni. Okey. Sebab itu kita turun di sini untuk kita nak bagi soft reminder kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Hampa boleh tengok macam mana kedai boleh tak ada orang. Ini masalah yang saya tak tahu nak cakap apa. Ada memang tak ada orang. Tadi ada saya tengok. Dia dekat belakang. Hei, ni jaga dia punya kedai jangan kasih hilang barang Hei, betul kita tak nak masuk ini kedai ada orang kat dalam sekarang. Kosong kan? Orang tak ada kan dalam. Betul Yorang jaga dia punya kedai Yorang mau ambil pun yorang tanggungjawab sendiri. Kita tak tanggung Jangan lari tinggal kedai. Jom. Tengok ramai korang share lagi. Tag majlis. Tag screen. Like. Okay, owner kedai tak ada lari. Ni juga owner kedai tak ada. Ingat saya. Yang ni saya bagi gambar. Sebab tu saya tak masalah makcik ni. Saya jumpa makcik ni hari ni dah kali ketiga. Kali ketiga saya jumpa makcik tu ni. Kali ketiga saya jumpa makcik ni. Tapi saya nak bagi tahu hampa ni semua paling tak guna. Hampa jangan pergunakan makcik ni lah. Saya kali ketiga. Saya jumpa, saya dah interview. Tapi saya punya akaun TikTok semua kena ban. Hilang video. Makcik ni memang diambil main duduk sini, makcik tak tahu apa. Saya bukti kat hampa makcik tak tahu apa. Saya tanya harga barang. Makcik beg ni harga berapa? Berapa? Okey. Makcik ni bagi tahu RM25. Beg ni. Okey. Makcik, semua ni makcik berniaga sendiri lah. Makcik kerja kan? Makcik. Sebelum ni saya nampak Bangla pergi mana Bangla ni? Makcik ni makcik yang bagus. Orang yang amanah, jujur. Rakyat kita yang jaga kedai ni Bangladesh. Dia pergi kedai makcik dia pergi semayang lah. Dia pergi semayang. Hampa mau tahu setiap kali setelah semai, dia orang akan pergi semayang. Dia orang jadi beriman. Hampa di BKL jangan bagi saya mai lagi. Datuk Bandar sila tengok isu ni. Baik makcik, terima kasih makcik ya. Assalamualaikum. Gaji dia bagi betul-betul. Gaji tak tipu. Dia suruh makcik duduk. Bila makcik duduk start? Baru dah. Tadi baru duduk Tadi dalam duduk luar sini ya. Dia tak nak sembunyi dari belakang baju pun tak ada makcik ya. Tak ada orang dalam Tepi seluar ada. Tak ada. Okey tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan Ustadz Sofyan. Kali ini Ustadz Sofyan turun gunung lagi nih. Ini apa sebabnya dia turun gunung? Yuk kita simak. Jadi
kemarin itu Pade sempat mengupload sebuah video yang kondisinya atau ceritanya di malam hari itu datang penguat kuasa, di mana ada beberapa kedai yang berjualan secara berderetan ya. Ada kedai orang tempatan, orang Melayu, dan ada kedai juga orang-orang dari Thailand kalau tidak salah. Nah, pihak jabatan ini yang berkuasa di wilayah tersebut ya, itu melakukan semacam kunjungan untuk ambil gambar atau foto ya. Nah, yang difoto ini adalah kedai yang milik orang-orang Melayu. Sehingga orang Melayu ini protes ketika ternyata kedai orang Thailand atau warga asing ini tidak difoto, tidak ditanya-tanya. Akhirnya mereka pun marah ya. Nah, ditambah lagi dari beberapa orang pegawai ini atau petugas ini diidentifikasi adalah salah satunya sering datang ke kedai Melayu untuk minta kopi. Nah, pengertian kopi ini Pade nggak tahu ya pengertiannya ya, apakah benar minum kopi atau ya hal yang lainnya gitu. Nah, videonya kemudian viral, yang diviralkan oleh orang kedai Melayu ini. Nah, akibat video ini viral ya, akhirnya Ustadz Sofyan turun gunung untuk mencari tahu ya, untuk bertanya ya kepada kedai-kedai yang dari orang asing ini. Nah, ternyata ketika dia datang ya, orang-orang asing ini pada pergi, pada lari ya. Ketakutan mungkin ya untuk ditanya-tanya. Nah, dari sini Ustadz Sofyan ini maksudnya adalah untuk mencari, mengetahui kenapa mereka bisa berjualan dengan katanya izinnya adalah izin Alibaba. Nah, izin Alibaba ini Pade juga nggak paham ya seperti apa itu izin Alibaba dan apakah memang izin itu berlaku di negara Malaysia ya. Nah, kemudian juga Ustadz Sofyan ini juga ingin tahu dari pihak penguat jawatan ya, apakah benar mereka melakukan semacam pungutan liar atau istilahnya korupsi ya kepada orang-orang yang sedang berjualan warga tempatan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, sepertinya di Malaysia ini kelebihan orang-orang asing yang tidak bekerja secara semestinya. Secara semestinya ini maksudnya adalah setiap orang asing yang bekerja di suatu negara tentu dia akan bekerja sesuai dengan apa yang tertera di dalam identitasnya, di dalam arsipnya. Nah, ketika mereka datang ke suatu negara dan mereka tidak bekerja, maka mereka akan membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan sehari-harinya selama berada di negara tersebut. Nah, jalan termudah untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonominya adalah dengan cara berdagang. Nah, hanya di sini terjadilah yang namanya perselisihan antara pedagang orang asing dengan pedagang warga setempatan. Mereka akhirnya terjadi suatu persaingan. Nah, kemudian di sini sepertinya pedagang-pedagang warga asing ini ya, ini lebih aktif ya dibandingkan dengan pedagang tempatan atau pedagang orang-orang Melayu, sehingga mungkin usahanya menjadi lebih maju dibandingkan dengan orang yang Melayu tadi. Akibatnya orang Melayu ini jadi ribut dan meminta perlindungan, dan juga ternyata yang melindungi ya justru mereka meminta bayaran untuk bisa tetap aman istilahnya dari orang-orang Melayu ini. Justru warga orang asing tadi tidak dimintain bayaran. Nah, ini yang menjadi polemik di negara tetangga kita ini. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Oke, daripada ini aja dulu ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas sehari-harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.